Baik, untuk ini yang kita pergi kepada intinya lah, lebih kepada intinya, iaitu apakah elemen yang haram di dalam forex trading. Jadi ini yang menjadi isu apabila tak apalah Islam memberikan ruang yang luasnya untuk kita berinovasi di dalam muamalah kita, tetapi kita kena pastikan juga bahawa ia adalah selari dengan berlandaskan kepada syariah. Jadi 5 ini memadai untuk kita tahulah berkenaan dengan hukum apabila kita terlibat dengan forex trading. Baik, jadi kita bezakan tadi sebagaimana Dr. Razli sebut bahawa kita tak bincangkan exchange, money exchange tu yang kita pergi dekat airport, kita nak tukar duit kan, dolar dengan apa semua sekali. Tetapi ini kita membicarakan tentang forex trading yang mana apabila berlakunya jual beli duit itu melalui online, ada platform online itu. Itu yang kita membicarakan. Tetapi ada orang dia tak perlukan platform. Dia tak perlu platform. Dia kata dia nak beli. Contohnya saya beli dekat muzei ataupun saya beli dolar sebab kita tahu apa ni jumlahnya agak rendah ketika itu misalnya. Dan ketika mana tiba-tiba harga yang tinggi, so saya beli saya jual dolar tersebut. Dengan syarat tadilah, 2 syarat tadi. Adanya taqabud, penyerahan, dan adanya on the spot punya pertukaran ataupun transaction tersebut. Jadi tak ada masalah dalam perkara tersebut. Tetapi apabila dia ada dalam jenis platform ini, dia akan berbeza sedikitlah perbahasannya. Okey, secara umumnya ada 5 yang kita boleh dapati di dalam hal tersebut lah, iaitu tiada elemen qabat, iaitu penyerahan tadi, taqabud tadi tak ada, tidak berlandaskan buy or sarf, riba dalam margin dan leverage. Tadi kalau kita lihat tadi Dr. Razli sebut ada leverage, memang itu yang menjadi satu tradisi lah kita katakan dalam forex trading. Sebab tak ada leverage ni tak boleh, tak untung. Sebab kalau kita setakat masuk dalam 100 USD misalnya, masuk 100 USD, kita tengok turun naik tu lebih kurang sen saja. 10 sen, 20 sen, 30 sen. Jadi buat apa? Rugilah kalau kita nak setakat tu 10 sen, 20 sen saja. Tetapi dia mesti ada elemen leverage margin itu dimasukkan. Dan yang keempat iaitu riba di dalam charge rollover. Jadi charge ini bila kita gunakan medium tu, kita tak boleh for free sajalah. Kita nak guna tu mesti kita kena bayar charge hasil daripada dia leverage itu, margin yang diberikan, dia ada charge. So kat situlah ada dapat benefit yang mana dia boleh membawa kepada riba dan kelima spekulasi dan perjudian. Baik, kita pergi kepada satu persatu insya-Allah. Okey, ketiadaan qabat terhadap item yang diakadkan tu. Jadi kita tahu dalam forex trading ni, bila ada seseorang itu dia buat open position. Dia ada open position dan dia ada close position dalam setiap urus niaga tu. Maknanya ketika dalam keadaan open position itu, mata wang dibeli oleh pedagang tidak diserahkan kepada traders. Sama ada secara hakiki ataupun hukmi. Jadi jual beli itu berlaku. Jual beli itu berlaku bila dalam keadaan open position itu, duit itu tidak diserahkan. Jadi dia beli contohnya dolar, beli yen, beli euro, kan? Tapi adakah dapat sekejap itu? Tak dapat. Dia mesti close position dulu, barulah dekat situ akan adanya penyerahan dekat situ. So penyerahan tu tak berlaku secara spot lah. Jadi bila dia tak berlaku secara spot, dia menyebabkan perkara tersebut tidak selari dengan apa yang buy or sarf itu ditetapkan. Jadi kata Ibn Munzir kata bahawa para ulama sepakatlah bahawa ketiadaan elemen qabat dalam jual beli mata wang adalah fasik. Adalah fasik. Baik. Dan yang seterusnya iaitu perdagangan tidak berlandaskan buy or sarf. Jadi kalau kita lihat dekat sini, apabila
bila nak gunakan, trader nak gunakan platform itu, jadi broker ini dia akan dia ada elemen leverage dan margin itu, maka broker ini dia akan kreditkan. Sebab itu kalau sebagaimana kata Dr. Razli tadi, bila dia letak 100 USD, dia akan boleh untuk trade itu sebanyak modal 10,000 USD, 20,000 USD. Itu bukanlah saja diberi, tetapi diberi dengan qard, iaitu dengan hutang. Dan hutang itu sudah pastilah mereka nak dapatkan kembali duit itu dengan apa? Dengan bunga. Jadi itu adanya unsur interest di dalam hal tersebut. Okey. Baik. Dan taqabud pun masalah jugalah dekat situ. Apabila open position dan close position tadi yang kita cakapkan tadi, tidak taqabud itu, penyerahan itu tidak berlaku dengan sebaiknya. Baik, yang seterusnya, okey, ini berkenaan dengan tu kita dah maklum tadi, kita dah bincang tadi bahawa perlunya ada qabat. Baik, yang seterusnya iaitu isu margin dan leverage. Bila kita tahu bahawa bagaimana yang kita maklum tadi bahawa bila dalam forex trading ni, bila kebiasaannya bila kita nak buat pertukaran itu, terutamanya bila melibatkan modal yang kecil, dia akan naik bila nak buat pertukaran tersebut, dia melibatkan pertukaran perbezaan yang sikit. Sebab itu kita boleh katakan platform trading yang ada, dia akan buat leverage dan margin. Maka dengan sebab itu, walaupun modalnya sedikit tetapi dia boleh trade dengan modal yang sangat tinggi lah. Dan perlu untuk membayar balik kepada platform itu apabila mendapatkan keuntungan, nanti siap-siaplah dia akan ambil daripada itu. Sebab platform ni kenapa dia betul-betul nak berikan kepada wawarkan, kan? Wawarkan, ada kata platform ini boleh menjamin dapat keuntungan sebegini, boleh dapat keuntungan yang banyak dan sebagainya. Itu adalah disebabkan dia nak mengambil keuntungan daripada platform tu. Jadi sudah tentulah dia kena ada duit daripada crowd yang diambil daripada orang lain. Baik, apa implikasi syaraknya dalam leverage ni? Iaitu apabila adanya elemen bai' was salaf. Adanya bai' was salaf, iaitu sebagaimana kata Nabi SAW, la yahillul bai' la yahillus salaf wal bai'. Iaitu dihalalkan apabila adanya disatukan akad pinjaman dan jual beli. Macam mana dia berlaku? Bila pinjaman itu, platform diberikan pinjaman kepada traders. Dalam platform itu dengan syarat apa? Diberikan pinjaman tersebut dengan syarat bahawa trader itu perlu langgan platform tu. Perlu langgan platform tu, trade dengan platform tu. Kalau tak trade, pinjaman tak boleh diberikan. Jadi dengan satu klik, dengan satu butang saja klik, maka apabila trade dah masuk, duit dah daripada modal daripada trader dah masuk, maka automatik pinjaman diberikan. Jadi ini adalah elemen yang diharamkan di dalam syarak. Adanya, sebab tu kalau di bank, walaupun adanya beberapa multiple akad dekat situ, tetapi dilakukan secara berasingan. Namun berbezalah dengan ni yang dibuat sekaligus, dua akad sekaligus. Dan yang kedua, pinjaman yang memberi manfaat kepada pemberi pinjam. Jadi kita tahu bahawa bila adanya diberikan leverage itu dengan hasilnya dapatkan keuntungan bunga daripada traders, dan lagi satu bila diberi pinjam dia dapat manfaat, iaitu apa dia? Platform tu lah. Kan? Platform tu bila diberikan pinjaman kepada trader ini, apa trader kena beri pada dia, iaitu manfaat untuk melanggan dia punya platform. Semua itu adalah merujuk kepada riba al-qard. Ini adalah riba al-qard, iaitu para ulama' dah bagi kaedah, apa sahaja pinjaman yang membawa kepada manfaat kepada pemberi pinjam, maka dia adalah
riba. Baik, yang seterusnya iaitu charge rollover. Charge rollover ini bila kita kalau istilah dia kita katakan sebagai swap ataupun rusum tabiid di dalam bahasa Arabnya. Jadi bila digunakan platform tersebut dalam keadaan open position melebihi 24 jam, maka akan dikenakan fees, yuran dekat situ. Jadi dahlah mereka ni kenakan berikan pinjaman. Lepas tu dalam masa yang sama fees pun kena bayar juga. Faedah daripada rusum ataupun yuran itu, maka dekat situ kata Majma' Fiqh Islami, dia kata bahawa itu adalah konsep yang diharamkan kerana ia adalah riba al-qard. Jadi charge rollover. Walaupun kita tahu bahawa ada di sana yang platform-platform yang menyatakan bahawa dia pun tak ada charge yang tu. Tetapi yang lain-lain tu banyak lagi kan, kita banyak lagi isu syarak yang lain. Baik, yang last kali apa elemen dia sebelum kita tutup pada sesi ini iaitu spekulasi dan perjudian. Kita tahu bahawa apabila kita ni nak melabur mestilah kita tahu tentang kita boleh tahu apakah matlamat di dalam pelaburan yang sebenar. Contoh bila kita melabur saham, kita melabur dekat syarikat, kita melabur dekat apa sahaja badan-badan yang boleh pusat-pusat pelaburan ini, kita tahu tentang dia punya standard dia. Kita tahu dia punya standard dia. Kita boleh buat perkiraan sama ada syarikat ni maju ke tidak. Sama syarikat ni boleh pergi ke ataupun tidak. Kalau kita tahu dia merudum, kita tak akan buat dekat situ. Tetapi bila dalam forex ini, dia sebagaimana yang kita tahu tadi, kata Dr. Razli, dia very high risk punya satu hedging tadi, dia risk, dan satu lagi dia dari sudut tak ada regulator. Dan kadang-kadang dia boleh menyebabkan platform tersebut, satu platform itu dia boleh sesuka hatilah, dia boleh buat macam mana pun. Dia nak bagi untung orang ni ataupun nak bagi untung orang tu. Mana apabila duit itu diletakkan di dalam pool. Jadi menyebabkan ini adalah dan melihat juga kepada unsur luar yang kita tak boleh nak kawal, iaitu duit, kewangan semasa harganya tu kita tak boleh nak kawal. Risk yang ada juga. Jadi bila turun naik tu, dia macam kita pergi dekat Genting Highland tu, kita pergi tikam ataupun kita pergi berjudi dekat situ. Kalau kena dekat nombor tu, dapatlah. Kalau tak dapat, rugi je lah. Jadi memang dia tak ada langsung berdasarkan apa-apa sebagai aset berdasar itu. Dia tak ada pun apa-apa berkenaan dengan perkara tersebut. Jadi menyebabkan itu dia terlibatlah dalam unsur perjudian. Dan demikian juga gharar, iaitu di mana platform-platform ini tidak ada siapa yang regulate. Sama ada dekat Malaysia ni memang tak ada lah yang regulate kan, sebagaimana Dr. Razili sebut operational risk dia tak ada siapa-siapa yang monitor dia. Maka menyebabkan tu kita dengar banyak daripada platform-platform ini yang memakan ataupun mengambil duit daripada traders ini sampai berjuta-juta, beratus juta. Skim-skim scammer yang menipu. Sebab apa? Sebab tak boleh untuk kita report polis, tak boleh. Sebab apa? Kerana mereka keberadaan itu pun tidak sah. Tidak sah di dalam undang-undang negara kita. Jadi menyebabkan tu banyak dia meliputi apa? Meliputi elemen riba, meliputi elemen gharar dan meliputi juga elemen perjudian dekat situ. Macam gharar tadi dia tak jelas. Platform tu pun tak jelas dan sebagainya. Jadi menyebabkan itu banyaklah isu-isu syariah yang dapat kita selidik, yang dapat kita ketahui daripada perkara tersebut.